Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya di Info Channel Al-Quran. Soalan, mengapa bacaan Al-Quran disandarkan kepada Imam Hafs dan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapan, tidak boleh tidak. Bacaan Al-Quran mesti mengikut bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam budaya menuntut ilmu, kita harus mengetahui jalur sanad yang mana kita ikuti yang akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk penerangan lebih lanjut, jom saya tunjukkan kepada anda 2 poin umum. Pertama, satu yang perlu disedari adalah apa yang kita inginkan iaitu mencari bacaan Al-Quran yang Rasul amalkan, itulah juga yang ulama Al-Quran dan qiraat cari. Mereka juga seperti kita, ingin bacaannya sahih dan benar yang hampir dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu, imam-imam qiraat telah berusaha bersungguh ke arah itu. Mereka bertalaki dengan puluhan ulama besar, mengkaji ilmu bacaan Al-Quran hingga ke akar umbi, bahkan mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk tujuan itu. Poin kedua, imam-imam ini lebih dekat jarak waktunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Imam Hafs yang bacaannya kita ikuti sekarang. Beliau lahir pada tahun 90 Hijrah. Maknanya jarak waktu antara beliau dengan Rasul lebih dekat, kira-kira 90 tahun sahaja. Ini juga bermakna beliau sempat belajar dengan tuan guru berkualiti yang hidup sezaman dengan para tabi'in. Sudah tentu gaya bacaan Al-Quran para tabi'in dipelajari dari mereka yang lebih berautoriti, iaitu para sahabat. Jom saya tunjukkan jalur sanad sumber ilmu bacaan Al-Quran Imam Hafs. Beliau belajar dari tuan guru yang juga merupakan bapa tirinya, Imam Asim. Pembelajarannya pula dilakukan secara talaki dan musyafahah, yang mana talaki musyafahah ialah satu kaedah yang terbaik untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Imam Asim hidup di zaman tabi'in, generasi ketiga selepas Rasul. Beliau mempelajari Al-Quran dari Abu Abdurrahman As-Sulami yang merupakan seorang tabi'in. Untuk makluman, ilmu Al-Quran Abu Abdurrahman As-Sulami amat berkualiti tinggi kerana ia bersumberkan dari 5 tuan guru yang luar biasa. Mereka ialah sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Zaid bin Sabit. Beliau merupakan pakar yang dilantik sebagai ketua penyelaras bagi projek penulisan Al-Quran di zaman Sayyidina Osman. Beliau juga sahabat yang paling mahir tentang Al-Quran kerana menyaksikan Urudatul Akhirah, iaitu pertemuan terakhir antara Nabi SAW dengan Jibril, di mana ketika itu Nabi membaca keseluruhan Al-Quran di hadapan Jibril untuk proses penyimakan dan validiti. Kedua, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, iaitu seorang khalifah Islam keempat, sepupu, anak angkat dan juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bertahun-tahun sejak kecil bersama baginda hingga dewasa. Sudah tentu bacaannya amat mirip dengan bacaan Rasul. Ketiga, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, seorang khalifah Islam ketiga. Perkataan Osmani pada gelaran Al-Quran Resam Osmani yang kita gunakan sekarang disandarkan kepada nama beliau untuk mendedikasikan usaha besarnya mengumpulkan Al-Quran. Keempat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pengiktirafan kepakarannya Al-Quran datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baginda bersabda, sesiapa yang ingin membaca Al-Quran sama seperti ketika ia diturunkan, maka bacalah mengikut bacaan anak Ummu Abd, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Kelima, Ubay bin Ka'ab. Tahukah anda Allah Subhanahu wa taala sendiri mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar Ubay Al-Quran? Ini dalilnya. Anas berkata, Nabi SAW bersabda kepada Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mengajarimu Al-Quran. Ubay bertanya,
adakah Allah menyebut namaku kepadamu? Nabi SAW menjawab, ya. Ubay bertanya kembali, dan aku disebut di sisi Allah, pencipta alam semesta? Nabi SAW berjawab, ya. Mendengar perkataan itu, Ubay menangis bercucuran air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, sumber bacaan Al-Quran kita amat sahih dan berkualiti tinggi. Jalur sanadnya sebegini. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril dan diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah diajarkan kepada 5 sahabat yang luar biasa tadi, kemudian telah dipelajari oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dan dipelajari oleh Imam Asim, kemudian dipelajari oleh Imam Hafs dan akhirnya sampai kepada kita semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng. Terima kasih.